Kita disuruh jaga dalam kitab tersebut. Kita disuruh jaga 7 anggota tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Dan perbahasan yang pertama dari 7 anggota yang perlu kita jaga ialah mata, tuan-tuan. Maka sebab itu, ghaddil basari, tundukkan pandangan. Bukan disuruh tutup mata, tetapi tundukkan pandangan, tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال حبيبنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat waktu lapang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Kita dapat memenuhi nikmat tersebut dengan melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan segala apa yang dapat mengundang ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lakukan apa-apa yang sewajarnya, yang semestinya, seperti mana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggalkan segala bentuk larangannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kita nak dapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang mendapat syafaatil uzma daripada Habibina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amal baik kita
diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan rahmat daripada Allah, lalu ganjaran yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, ani jannatul firdaus, syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah, esok insya-Allah pada malam esok kita akan mendirikan sembahyang sunat tarawih, insya-Allah kalau diberi kesempatan. Sembahyang sunat tarawih ini merupakan sembahyang sunat yang dianjurkan untuk kita lakukan pada malam Ramadan. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita nak melakukan salat sunat tarawih selain daripada bulan Ramadan, maka itu tidak boleh, kan? Tidak dipanggil tarawih, kan? Kerana ini ibadat sunat yang terkhusus pada malam Ramadan. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebahagian daripada amalan-amalan yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, selalu kita dengar para asatizah, para ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita, para masyayikh kita, apabila tiba sahaja bulan Ramadan, apabila nak masuk Ramadan, kita sering diperdengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita buka di dalam kitab kita, disebutkan oleh para alim ulama kita, ya, kutiba alaikumus siyam, yakni furida, difardukan ke atas kamu untuk menunaikan ibadah puasa. As-siyam bermakna shaum syahri Ramadan kulli, iaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan seluruhnya. Dalam 12 bulan ada 1 bulan yang kita difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Umat-umat yang terdahulu puasa juga, tetapi mereka bukan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi berpuasa di dalam bulan Ramadan ini khususiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa-puasa umat yang terdahulu, lain caranya, lain kaifiatnya, dan natijah itu sama. Natijah daripada puasa itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apabila kita menterjemahkan la'allakum tattaqun, walaupun ada sebahagian menterjemahkan mudah-mudahan, tetapi makna mudah-mudahan di sini ialah litahaqquq, iaitu untuk mentahaqquq, untuk mentahqiq, untuk memastikan. Maknanya orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kerana mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasanya itu maqbulatan indallahi ta'ala, diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, yakni sudah barang pasti kamu bertakwa. Kalau kita mengaji bahasa Arab dan ilmu nahwu, la'alla faedahnya litaraji wat tawaqqa, ittiqa'i liqa'il mahbub, ataupun litawaqqa, mana harap-harap. Tetapi apabila la'alla itu disebutkan dalam Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berfaedah litahaqquq, maknanya pasti.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan, dia berpuasa menghidupkan siang Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan, dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin tempatnya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberi nikmat yang pelbagai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah mereka-mereka yang melakukan amal ibadah ini seikhlasnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya bacakan di awal muqaddimah akan sabda an-nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan ay man shama ramadhana di syahri Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, kan? Maksud puasa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu puasa ni kan, asal ta'rif puasa dari sudut bahasa ya mutlaqul imsak ataupun imsaku mutlaqan, semata-mata menahan. Semata menahan itu dikira puasa. Saya puasalah. Saya puasa daripada apa? Saya puasa daripada bercakap. Misalan contohnya, dia puasa. Itu puasa dari sudut bahasa. Tetapi yang dimaksudkan di sini kan, apabila adanya ayat perintah puasa ialah puasa dari makna syar'an ataupun istilahan, iaitu apa? Menahan diri kan, al-imsak anil muftirat, iaitu menahan diri daripada perkara yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, start mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu dia. Kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa, kalakli wa syarab, seperti makan dan minum, berjima, memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka ataupun yang tertutup kan. Kita tahan, mana kita tidak melakukan 10 perkara yang dapat membatalkan puasa, start daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini puasa kan? Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk melakukan benda ini. Kita mampu tak makan, kita mampu tak minum. Alhamdulillah, anak tadika umur 6 tahun pun alhamdulillah mereka mampu untuk melakukan hal yang sedemikian. Tak makan, tak minum. Dan kita bersahur sebelum Allahumma salli alaihi wasallam, sebelum masuknya subuh kita bersahur, kemudian kita berbuka. Kita tak makan, tak minum, kita dapat menahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu insya-Allah kita mampu buat. Kan, kita mampu buat insya-Allah. Kan, kita tak makan, tak minum, tak kentut dalam air. Orang cakap kentut dalam air batal puasa ustaz. Kan? Tak disebutkan mana-mana kitab kentut dalam air itu membatalkan. Dulu masa saya kecil-kecil, masa umur 12 tahun, 11 tahun, selalu orang sebut di antara perkara yang membatalkan puasa, jangan kentut dalam air ya. Itu tak nak bagi jeblon tu. Itu tak nak bagi dia berenang kan. Dia berenang dan sebagainya kan. Dia bukan permasalahan kentut dalam, masalahnya air masuk ke dalam rongga tu tak. Kalau masuk dia batal puasanya. Baik. Itu kita dapat buat tuan-tuan. Itu kita dapat melakukannya. Tetapi yang menjadi masalahnya, adakah kita mampu untuk melakukan, apakah kita mampu menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa? Tuan-tuan, kita tak nak kita ni dikategorikan mereka-mereka yang zahirnya puasa tetapi pada hakikatnya tidak berpuasa. Kam min shaimin wa laysa bisaim. Berapa ramai hari ini orang yang berpuasa tetapi pada hakikatnya dia tidak berpuasa. Maksudnya apa? Dia tidak menunaikan hak puasa itu sendiri.
kan? Dalam keadaan dia berpuasa, dia masih lagi gemar mengumpat, dia masih lagi gemar nak berkata tentang orang, dia masih lagi gemar nak mencari aib salah orang, kan? Dia masih lagi tinggal sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut man shoma ramadhana imanan, dalam keadaan dia beriman, ai hala kaunihi mu'minan, hal keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa dalam keadaan dia beriman kerana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ai hala kaunihi muhtasiban, hal keadaan dia mengharapkan rahmat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat jaminan daripada baginda Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam mafhum sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, amat celaka mereka yang keluar daripada bulan Ramadan, akan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang yang benar-benar puasa, yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan ganjaran pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, memang insya-Allah taala dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kalau kita buka di dalam kitab-kitab tasawuf, adanya puasa awam, adanya puasa khawas, adanya puasa khawasil khawas, ini semuanya berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hampirnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan puasa kita tetap akan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap untuk bertungkus lumus melakukan perkara yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum puasa dia memang sudah rajin ibadat, dia memang sudah suka untuk melakukan perkara yang diredai Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan Ramadan juga insya-Allah dia terus istiqamah melakukan hal tersebut. Tetapi kalau sebelum Ramadan, selain daripada bulan Ramadan, dia gemar melakukan maksiat kepada Allah, dia senang apabila dia terjebak dengan dosa yang dia lakukan tanpa mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang tidak dihairankan kenapa di dalam bulan Ramadan pun dia masih lagi tegar untuk melakukan maksiat, dia masih lagi suka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal lagi kan kita sudah diperingatkan oleh para alim ulama kita bersedia apabila masuk bulan Rajab, tashihi taubatikum, perbenarkan taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Syaban, perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya bulan Ramadan. Ini merupakan final dan kita terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita berpuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita perlu belajar juga ibadah puasa ni, tata cara puasa yang sebenar. Kan?
Kita kena tahu juga apa-apa perkara yang dapat membatalkan puasa. Kita kena tahu juga bagaimana niatnya, kan? Sebab hari ini banyak juga orang yang tidak tahu. Dia ingat niat puasa Ramadan itu seperti mana niat puasa-puasa sunat. Puasa Ramadan merupakan salah satu puasa yang fardu, maka niatnya itu pada malam, iqa'un niat fil lail, menjatuhkan niatnya itu pada waktu malam, ini sebelum terbit fajar. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itu tuan-tuan imam sering mengingatkan sesudah mengerjakan sembahyang sunat witir, diingatkan niat puasa, kerana ini penting tuan-tuan. Sebab ada orang yang berpuasa tak niat, jadi dia tidak dikira berpuasa pada hakikatnya, kan? Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada malamnya kita mendirikan sembahyang sunat tarawih, kita mendirikan sembahyang sunat witir. Ini bertepatan dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama ramadhana imanan. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, siang kita berpuasa tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam kita mengerjakan sembahyang sunat tarawih, kita sembahyang fardu maghrib berjemaah, kemudian kita melakukan sembahyang isyak berjemaah, kemudian kita sembahyang sunat tarawih, kemudian kita tadarus Al-Quran, kemudian banyak lagi amal ibadat yang dilakukan. Man qama Ramadana, ini termasuk di dalam perkara yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan. Sama juga imanan wahtisaban, hal keadaan dia beriman kepada Allah, hal keadaan dia mengharapkan ganjaran pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga balasannya seperti mana orang yang berpuasa di siang Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita diperingatkan oleh Tuan Bilal, dan ketika kita menunaikan solat sunat tarawih, disebut solatut tarawih min qiyami syahri ramadana athabakumullah. Lama dah kita nak dengar ni kan? Solatut tarawih, sembahyang tarawih itu, solatut tarawih min qiyami syahri ramadana, sebahagian min litabai, sebahagian daripada perkara yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini disebutkan oleh Tuan Bilal. Cuma kadang-kadang kita tak faham, yang faham tu faham, kadang-kadang yang faham tu dia tidur, kan? Pada awal-awal tu ramai lah salatul tarawih min qiyami syahri ramadana. Kemudian apa doa yang dibacakan, yang dititipkan oleh Tuan Bilal untuk kita tuan-tuan? Last kali disebut athabakumullah, mudah-mudahan kalian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada doa daripada Tuan Bilal pada ayat azabakumullah, mudah-mudahan kalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kalian mengerjakan sembahyang sunat tarawih. Tapi tuan-tuan sayang sekali, kan, kalau buat 20 rakaat, 8-nya yang cabut, dia tak ada masalah. 8 ke 20 ke, kan. Yang jadi masalahnya tak buat langsung, kan. Kadang-kadang yang buat 8 pun 4 rakaat dah cabut start motor. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan, sembahyang sunat tarawih. Asabakumullah, mudah-mudahan kita diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, lianna ramadana syahru rahmatin wa maghfiratin min Allah ta'ala, fa in lam yughfar lahu fihi fa huwa maghbunun. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh pengarang kitab Durratun Nasihin, lianna ramadana syahru rahmatin wa maghfiratin. Kenapa ya banyak amalan-amalan yang disunatkan untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan, bahkan sedekah
akan digandakan pahalanya kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kerana disebutkan oleh para alim ulama lianna ramadhana syahrul rahmatin, kerana bulan Ramadan itu memang bulannya rahmat. Awaluhu rahmah, 10 malam yang pertama memang Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu rahmat, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan para awliya illahi taala apabila tiba sahaja bulan Rajab, bulan Syaban, mereka berdoa wa ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Nak hidup, nak melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, tak sabar. Ahwal arif billah, ahwal orang-orang yang asyikin, orang-orang yang merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka tidak sabar menghadapi Ramadan. Dan apabila Ramadan berlalu, mereka menangisi pemergian Ramadan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita muhasabah balik diri kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang satu Ramadan pun kan sudah dipasangkan lagu raya. Tapi saya dipahamkan, dulu saya pernah dengar mana-mana radio tak boleh dipasangkan lagu raya sehinggalah masuk 15 Ramadan. Tak tahulah rasanya. Itu cerita je lah. Kalau salah tolong perbetulkan. Kalau salah ya itu tak ada masalah. Tapi dengar cerita macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita kadang-kadang bawa kereta kan, dengar lagu raya, kadang-kadang hilang semangat untuk beribadah pada malam Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ada 10 malam terakhir kan, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada 10 malam yang terakhir Nabi bersungguh-sungguh beriktikaf melakukan amal ibadat semaksimalnya mungkin, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhal itu Nabiuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara daripada dosa, namun tetap kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi pada 10 malam yang terakhir ni, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita sebesar-besar daripada rahmatnya. Maka bulan Ramadan ialah syahrul rahmatin, bulan rahmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ditinggalkan tuan-tuan doa ketika sebelum berbuka puasa, tuan-tuan. Kita ada keluarga, tuan-tuan. Kita ada anak, kita ada isteri. Kalau yang belum berkahwin, ya, duduk dengan kawan-kawan misalan ke. Sebab itu kalau yang belum kahwin, cepat-cepat kahwin. Kan? Kita kumpulkan ahli keluarga kita. Kalau kita sebagai ketua rumah tangga, kita kumpulkan keluarga kita, isteri kita, isteri ataupun isteri-isteri kita kalau dia berkahwin lebih daripada seorang, kan? Anak-anak kita, ambil masa tuan-tuan 5 minit sebelum buka puasa, kan? Kalau yang berbuka puasa di masjid, ya 5 minit, ambil masa 5 minit ataupun 3 minit, doa sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kerana itu di antara waktu yang diijabahkan, waktu yang mustajabah. 5 minit, tuan-tuan. Stop dulu handphone. Bukalah TV, nak tahu dengar azan ke tak, kan? Kadang-kadang surah masjid pun kadang-kadang dia test. Boleh jadi macam tu, kan? Kadang-kadang lah, tapi masjid ni tak adalah. Jadi ambil masa, tuan-tuan, 5 minit. Lagipun kita dah tahu, dah ada application, kan, boleh tahu bila masuk waktu azan. Kita tunggu 5 minit, doa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa ghaddil basari wa hifzil lisan. Ini doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma a'inna 'ala siyam, ya Allah, bantulah kami di dalam mengerjakan ibadah puasa. Sebab kadang-kadang, tuan-tuan,
Kan? Kadang-kadang kita puasa selain daripada kita tak makan tak minum. Ya, kadang-kadang makan tak minum tu pun satu ujian. Tak makan tak minum tu pun kadang-kadang satu ujian. Bila tak sahur. Kadang-kadang tertinggal sahur, kita tak nafikan. Kan? Pukul 12 tengah hari tu panas terik. Kadang-kadang tengok air pipe dah macam air askem soda. Air yang ada plus. Kan? Tengok meleleh buka, kadang-kadang kumur tu lama-lama kumur. Fikir nak telan ke tak telan, tapi disebabkan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala buang. Sebab tu jangan terlebih kumur-kumur. Kalau tertelan batal puasa. Kan? Kadang kita syibh ta'ammud, syibh amdan. Baik. Selain daripada itu, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, a'inna 'ala siyam, bantulah kami di dalam melakukan ibadah puasa, iaitu tahan diri daripada melakukan perkara yang haram, tak mengumpat, tak mengatur orang, sabar. Tengok kadang-kadang scroll Facebook tu, tengok rasa nak kata je, rasa nak mengata tu, bulan puasa rasa nak mengata, ni ada isu baru ni, kan? Isu baru. Kita pun cepat-cepat nak beri ulasan, cepat-cepat nak beri pendapat. Kalau tak beri pendapat, apa orang kata pula? Jadi itu orang kita, tuan-tuan. Jadi sabar, bulan puasa, bulan Ramadan ni, imsak, tahan. Itulah kita lah tuan-tuan, kita termasuk orang yang bercakap, lagi-lagi orang yang bercakap ni, tuan-tuan. Macam-macam isu kadang-kadang kita nak unas. Tahan diri, tuan-tuan. Sebab itu muslimin-muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'inna 'ala siyam, bantulah kami dalam mengerjakan ibadah puasa. Lagi-lagi yang baru-baru kahwin, tuan-tuan, selalu saya ingatkan, yang baru-baru kahwin, kan? Orang kahwin sunatnya bulan Syawal, kan? Contoh kan, bulan Syawal sunatnya, kan? Tapi tak apalah dia kahwin tu masalahnya 15 Syaban, kahwin bulan Rejab. Jadi jaga yang baru-baru kahwin ni, jaga. Di antara perkara yang membatalkan puasa, jima'. Saya bagi tahu. Ada ustaz apa kasar sangat? Ya, macam tu kena bagi tahu juga. Tahan diri tu. Jangan sekali sentuh dah naik dah macam. Jadi tahan diri, tuan-tuan. Ini juga di antara perkara yang perlu kita tahan. Di antara perkara yang membatalkan puasa yang perlu kita tahan, itu yang zahir, tuan-tuan, yang zahir. Tetapi yang batinnya itu lebih penting. Zahir insyaAllah kita boleh tahan, tapi yang batinnya, dosa mengumpat, dosa mencerca, dosa mengata orang, dosa mendengar ghibah, dan macam-macam lagi. Allahumma a'inna 'ala siyam, puasa. Bila puasa kita dah lulus, tuan-tuan, itu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita supaya kita dapat mengerjakan malam-malam, mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam, ay wa qiyam syahri Ramadan, layali Ramadan. Bantulah kami, bantulah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk mendirikan malam-malam Ramadan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Taala uji kita juga, tuan-tuan, dengan iftar. Bila kita nak buka puasa, kita makan macam-macam. Akhirnya jadi tak semangat. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buka di dalam kitab Hikmatut Tashmi', disebutkan di dalam kitab Hikmatut Tashmi', ini dikarang oleh salah seorang Syekh Al-Azhar, salah seorang ulama Azhar, disebutkan di antara, Allahumma salli alaihi wasallam, di antara hikmah kita mendirikan sembahyang sunat tarawih ialah sebagai satu senaman, hikmahnya lah, untuk menyihatkan tubuh badan kita setelah kita iftar. Kerana bila kita iftar, kita makan nasi, kita makan dan sebagainya, jadi kita senaman sedikit di saat kita menunaikan sembahyang sunat tarawih. Tetapi ingat, bila kita mengerjakan sembahyang sunat tarawih, bukan niat nak senaman tu, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu ada hikmah yang tersirat. Ini disebutkan di dalam Hikmatut Tashmi', untuk melawaskan kembali apa yang kita makan. Jadi kalau banyaknya rakaat kita sembahyang sunat tarawih, 20 rakaat, insya-Allah makin sihat.
tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdzil lisan. Inilah yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada melihat yang haram. Daripada melihat yang haram. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kitab Penawar Bagi Hati tuan-tuan yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Kita disuruh jaga dalam kitab tersebut, kita disuruh jaga 7 anggota tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan perbahasan yang pertama dari 7 anggota yang perlu kita jaga ialah mata tuan-tuan. Maka sebab itu ghaddil basari, tundukkan pandangan. Bukan disuruh tutup mata, tetapi tundukkan pandangan, tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan daripada mata akan turun kepada hati. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita nak jaga mata ialah selalu memandang mushaf. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bulan Ramadan alhamdulillah dia dapat menamatkan 30 juzuk Al-Quran. Dan ada juga mereka-mereka yang hanya menamatkan juz 30 saja. Dia tak dapat 30 juzuk, dia dapat juz 30 saja. Alhamdulillah jugalah, baca jugalah. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak makan, tak minum. Sebab bila kita makan, kita mengambil masa untuk makan. Cuba kita ambil masa yang sepatutnya kita makan selain daripada bulan Ramadan untuk kita baca Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita buka di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia ceritakan tentang fadilat membaca Al-Quran, fadilat qiraatil Quran. Dia sebutkan ada ulama-ulama yang satu harinya khatam 30 juzuk Al-Quran. Satu hari. Ada yang satu hari 2 kali khatam, siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Adanya dalam sembahyang dia khatam Al-Quran. Ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karamah yang Allah taala berikan kepada mereka yang istiqamah. Kerana al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Disebutkan oleh para alim ulama kata al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Sebab tu tuan-tuan, para awliya illah, para muhibbin, mereka tidak mengharapkan karamah yang seperti mana kita orang awam harapkan. Kalau kita tengok, best lah jadi wali, boleh jalan atas air, kan? Boleh pergi ke tempat tu sekejap. Itu memang benda yang harus pada akal. Tetapi yang diharapkan oleh para awliya illah, yang diharapkan pada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ialah al-istiqamah. Dikarenakan mereka istiqamah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka benda-benda yang luar biasa. Kerana apa? Kerana mereka menjaga diri daripada melakukan perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang sering dilakukan oleh orang yang biasa, oleh orang biasa, perkara biasa yang sering dilakukan oleh orang biasa, apa dia? Ialah kasratul akal, iaitu banyak makan. Maka para awliya illah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu sedikit makan. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang-orang biasa selalu melakukan perkara-perkara yang biasa, ialah suka tidur, banyak tidur, kasratin naum, banyak tidur. Maka para awliya illah, mereka itu tidak banyak tidur, sedikit tidur mereka. Paling-paling kurang pun mereka tidur itu pada qubail zuhur, maknanya
sedikit sebelum masuk waktu zuhur, 15 minit, setengah jam sebelum masuk waktu zuhur, mereka tidur. Kenapa tuan-tuan mereka tidur pada waktu ini? Kerana untuk mendirikan sembahyang sunat tahajud. Maka disebutkan di dalam kitab maka disebutkan di dalam kitab, di antaranya kitab Hasyiah Al-Bajuri, di antara faedah qailulah, apa makna qailulah? Tidur siang, tidur tengah hari, tidur sedikit sebelum masuk waktu zuhur, 15 minit, 20 minit sebelum masuk waktu zuhur, itu waktu yang paling elok untuk tidur. Kenapa? Kerana tidur di waktu tersebut akan memberi energi, tenaga untuk kita bangun malam. Ini disebutkan di dalam kitab. Bahkan dalam kajian pun selaras dengan apa yang disebutkan. Sebab itu tuan-tuan, minta maaf nak cakap, kalau di Jepun, rakyat Jepun biasanya mereka akan tidur sedikit sebelum zuhur. Sebab tu kalau kita tengok cerita Doraemon, minta maaf lah, Nobita selalu cakap, hari ni tak tidur siang ke? Itu siang tu maksudnya apa? Tidur sebelum zuhur, tidur sebelum zawal syams. Itu dia. Sebab itu kalau dia mahat tahfiz, dia pondok-pondok di pusat pengajian, memang ada time untuk tidur sebelum zuhur. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita yang bekerja janganlah buat macam tu kan, kerap tidur 20 minit kan kena halau habis itu. Jadi tuan-tuan yang muslimah yang dirahmati Allah, kalau tak dapat waktu macam tu pun tidur awal, ba'da isyak tidur, kemudian bangun awal. Ini tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu dia. Maknanya apa? Menjaga pandangan dengan memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memandang hal-hal yang boleh yang boleh kita dapatkan pahala pada sisi Allah, iaitu melihat mushaf, dapat pahala pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian doa yang dianjurkan yang akhir sekali, wa hifzil lisan wa ghaddil basari wa hifzil lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah, yakni menjaga pertuturan, kerana bertutur itu menggunakan lidah. Maka apabila lidah tidak dijaga dengan baik, kita tak dapat bercakap dengan baik. Maknanya kita tak dapat bercakap benda-benda yang baik apabila kita tidak mampu untuk menjaga lidah. Maka lidah ini, kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia lebih tajam daripada mata pedang. Ini semuanya sudah kita maklum, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita beri laluan azan insyaAllah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi begitulah kan, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima amalan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita seluas rahmatnya, dan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang mendapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, setakat ini saja tuan-tuan. Saya mohon jutaan kemaafan kalau ada tersalah bicara, tersalah kata. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah, yang dhaif datang daripada kekurangan diri saya sendiri, dan hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.